Bertemu kembali, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim semalam berkata terdapat pelbagai kekangan untuk melaksanakan dasar undi 18 walaupun selepas Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019. Rais berkata negara masih tidak bersedia untuk membenarkan pendaftaran pengundi seawal usia itu, memandangkan proses untuk mendapatkan senarai bakal pengundi usia 18 tahun turut memakan masa lama. Kita terus bersama YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Ahli Parlimen yang bertanggungjawab membawa usul undi 18 ini ke Dewan Rakyat sekaligus diluluskan pada 16 Julai 2019 dengan 211 Ahli Parlimen menyokong termasuk Ahli Parlimen Kerajaan PH ketika itu dan Blok Pembangkang. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Baik YB, kenyataan yang dikeluarkan Tan Sri Rais Yatim ini dilihat bercanggah dengan apa yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Reaksi awal YB dalam kenyataan yang dikeluarkan Tan Sri Rais Yatim semalam. Saya nak ingatkan kepada Tan Sri Rais Yatim, kalau dia betul-betul menjunjung pentingnya untuk kita pertahankan perlembagaan negara, dia akan pastikan bahawa undi 18 ini dapat dilaksanakan. Kerana proses ini bukan proses yang mudah. Pindaan perlembagaan telah pun berjaya diluluskan di peringkat Dewan Rakyat dengan sokongan lebih 2/3 ataupun dah nak ada konsensus di antara semua ahli parlimen. Selepas saya berjumpa satu persatu, tidak kira daripada kerajaan ataupun pembangkang, juga berjaya diluluskan lebih 2/3 di Dewan Negara dan telah pun mendapat sokongan daripada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Cuma apabila Tan Sri Rais kata bahawa dia akan memakan masa yang panjang untuk melaksanakan undi 18, itu adalah penipuan yang besar. Kerana apabila kita berunding dengan pihak SPR, kita berunding dengan pihak Peguam Negara, realitinya untuk melaksanakan dan kuasakan undi 18, kita boleh buat pada esok hari. Kalau kita buat pada tahun Julai 2019, 24 jam selepas itu terus kita boleh kuasakan. Sebab kerana kita bersetuju untuk berikan masa sampai Julai 2021, bukan kerana undi 18, tetapi kerana perjanjian, perjanjian berprinsip dengan parti-parti pembangkang di mana mereka mahukan undi 18 dikuatkuasakan bersama dengan pendaftaran automatik ataupun AVR, Automatic Voter Registration. Dan kita difahamkan pihak SPR telah pun berjaya lakukan perkara ini pada suku pertama tahun 2021. Persoalannya, kenapa Tan Sri Rais Yatim ingin membelakangkan institusi parlimen, Dewan Negara dan juga kabinet yang telah pun bersetuju. Bukan saja kabinet Pakatan Harapan, kita dengar Menteri Taqiyuddin yang menjaga jabatan di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang juga menjanjikan pelaksanaan undi 18 dan undi automatik tibanya paling lambat Julai 2021. Jangan kita memperlekehkan suara anak muda, menidakkan suara anak muda kerana takut akan undinya. Adalah tanggungjawab semua ahli politik untuk bekerja keras, berkhidmat dengan kuat untuk memikat dan memenangi hati mereka. Jangan menidakkan suara hanya kerana tidak berjaya untuk menjalankan tugas untuk membela anak muda. YB, adakah benar SPR tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk memproses senarai nama pengundi 18 sebelum PRU yang dikatakan akan diadakan dalam tahun ini juga? Dan apa solusinya sekiranya benar SPR tidak cukup data dan juga masa itu? Itu tidak betul. Sebab itu kita telah pun berikan masa 2 tahun. 2 tahun. Dan saya ingat sebelum pertukaran speaker itu berlaku, pertukaran speaker di mana bekas pengurusi SPR, Saudara Ad Harun, dia naik pangkat jadi speaker, dia pun maklumkan besar kemungkinan sistem tersebut is on track dan lebih laju dari apa yang diharapkan, iaitu boleh siap pada bulan Disember, Januari ataupun Februari. Disember 2020 ataupun Januari, Februari 2021. Maksudnya dah ada dan boleh on track. Kalau tiba-tiba dilengah-lengahkan, ini jelas adalah taktik untuk mereka merampas undi anak muda kerana mereka tak nak anak muda diberikan hak mengundi. Mereka takut anak muda akan jadi golongan penentu pada pilihan raya akan datang. Saya yakin kalau mereka lakukan perkara ini, tindak balasnya jauh lebih negatif. Sama seperti pemerintahan BN pada pilihan raya lepas, pada minit-minit terakhir, adakan merampas undi pos, anjurkan pilihan raya pada hari Rabu di mana banyak orang masih bekerja. Dia lagi akan mengundang kemarahan rakyat dan saya agak yakin walaupun kamu tidak benarkan mereka yang berumur 18 hingga 21 untuk mengundi, tetapi orang di atas pagar yang berumur 21 ke 30 ke 35 tahun
akan marah dan akan membuktikan jika kamu merampas hak mengundi bagi anak muda, kamu akan dihukum. Jangan takut nak berentak melalui saluran demokrasi yang betul. Dewan Rakyat, Dewan Negara telah pun meluluskan ada 2 tahun masa persediaan, dana pun telah pun diturunkan, dan pihak SPR sendiri baru beberapa hari lepas timbalan pengarah SPR mengeluarkan kenyataan dalam The Star kata it is on track. So jangan sekarang tiba-tiba salahkan SPR. Kalau ada campur tangan politik untuk memberhentikan, ini jelas mereka bukan saja mencabul hak mengundi, mencabul pentingnya untuk kita pertahankan perlembagaan negara. YB, ramai mempersoalkan kenyataan Tan Sri Rais ini bagai melangkaui Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, dan ramai tidak pasti adakah kenyataan ini mewakili pendirian kerajaan sendiri. Bagi YB sendiri, bagaimana YB melihat? Tan Sri Rais Yatim merupakan Speaker Dewan Negara dan juga ahli majlis pimpinan tertinggi di Bersatu, parti yang menerajui Kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini. Dan saya yakin perkara ini telah pun dibincangkan secara langsung atau tidak langsung dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Persoalannya, adakah ini pendirian Bersatu dan pendirian Kerajaan Perikatan Nasional? Maklumkan kepada rakyat, jangan salahkan SPR. Saya tahu mereka akan cuba salahkan SPR, tapi jelas SPR pada tahun 2019 dah jawab sebelum pertukaran speaker. Ketua SPR, Saudara Harun, dah menjawab. Bila dah ada pertukaran kerajaan dan pertukaran speaker, Menteri Taqiyuddin dah menjawab, menyokong, dan pelaksanaan akan berlaku dalam tempoh terdekat. Baru minggu lepas, SPR secara rasmi menjawab it is on track, dan tiba-tiba dia kata tak boleh. Kita nak tahu, kalau ini pendirian Bersatu dan pendirian Kerajaan Perikatan Nasional, maklumkan kepada rakyat supaya rakyat tahu apa nak lakukan. Jadi YB, sekiranya pengundi 18 tahun tidak dibenarkan, apa maksud kepada keputusan yang telah dicapai di Dewan Rakyat sebelum ini? Kalau dia tiba-tiba membelakangkan perkara ini, pertama dia mencabul perlembagaan negara. Kerana kelulusan itu bukan buat main-main ya. Buat pertama kali dalam sejarah kita mendapat bipartisan success di mana kerajaan pembangkang berjaya duduk semeja untuk meluluskan pindaan perlembagaan untuk memperkasakan suara anak muda. Sebab itu dia merentasi fahaman politik. Lepas Dewan Rakyat, Dewan Negara mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jadi Pertuan Agong. Kalau tiba-tiba dia nak membelakangkan kerana takut dengan suara anak muda ini, saya rasa mereka bukan hanya akan dihukum tetapi mereka mencabul perlembagaan negara, dan saya yakin akan ada tindakan undang-undang yang akan diambil oleh anak-anak muda untuk bawa kes ni ke mahkamah. Saudara boleh lihat tulisan ataupun outcome of interview pakar perlembagaan negara Sheikh Salim Faruqi yang saya ada dekat dalam The Star Report, dan berkata jika mereka lakukan ini, dia mencabul perlembagaan negara, dan bukan itu saja, bahawa anak-anak muda boleh ambil kes ni ke mahkamah kerana hak mereka dicabul. Kalau mereka lakukan perkara itu, muda akan mengepalai usaha ini kerana kita tidak akan membenarkan hak mengundi anak muda itu dicabul apabila perlembagaan telah pun diluluskan.